Salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Malaysia Petang ini hari ini 24 Julai 2023 bersama saya Fahazim dan juga buat pertama kali saya bergandingan bersama dengan saya punya rakan seperjuangan. Saya kira seorang senior saya yang saya memang pandang tinggi, iaitu Ana Zulkifli. Allahu Akbar. Ya. Hari ini berlangsung kawah 24 Julai merupakan tarikh yang sangat menyedihkan kepada seluruh negara, di mana selama setengah jam ini kami akan memaparkan berlangsung kawah berkenaan kehilangan negara, tokoh yang dedikasi perjuangkan nasib rakyat selama beliau ataupun Allahyarham memegang tampuk pemerintahan di bawah kerajaan Madani ini, di bawah kementeriannya KPDN. Dan sudah pastilah ini sesuatu yang sangat menyedihkan dan mengejutkan, khususnya kepada warga kerja KPDN dan juga kepada keluarga Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Dan kami dari pihak Bernama TV mewakili seluruh warga kerja Malaysia Petang ini terlebih dahulu mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham. Kami sampaikan dulu, kita marilah bersama-sama menitipkan doa Al-Fatihah, bertafakur selama 1 saat. Baik Ifah, kita teruskan dengan perkembangan semasa pada hari ini, di mana sudah pastilah negara dikejutkan dengan pelbagai rentetan berita sejak semalam berkenaan dengan kehilangan seorang tokoh negara, tokoh yang begitu memperjuangkan nasib rakyat, dan beliaulah pencetus kepada rahmah. Dan boleh dikatakan beliau juga seorang individu yang dipanggil rahmah dalam sifatnya, kepribadiannya, dan kita kehilangan tokoh. Dan ini juga seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana beliau menyifatkan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub sebagai seorang yang konsisten untuk memperjuangkan nasib rakyat, terutama berkaitan dengan kos sara hidup. Dan beliau berkata Allahyarham amat dedikasi dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, dan sentiasa bersemangat untuk meringankan beban rakyat menerusi konsep rahmah yang diperkenalkan kerajaan. Dan itu menunjukkan sifat Allahyarham yang konsisten dalam mesyuarat-mesyuarat perjumpaan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri untuk mencari jalan dan juga kaedah untuk menyelesaikan bagaimana isu kos beban rakyat ini dapat dikurangkan. Dan Perdana Menteri juga mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas ruh Allahyarham dan ditempatkan dalam kalangan solehin. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, menurut pengerusi Parti Amanah Negara pula Johor, iaitu Aminul Huda Hassan, yang menyifatkan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub sebagai seorang yang sangat baik dalam isu harga barang keperluan, sehingga rakyat menggelarnya, macam Ana cakapkan tadi, Menteri Rahmah. Rahmah ni kalau kita nak kata lainnya adalah kasih sayang. Jadi menteri yang penuh dengan kasih sayang. Dan menurut Ahli Parlimen Sri Gading itu, selepas dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Allahyarham telah berusaha penuh amanah menjaga keperluan barang-barang asas untuk kehidupan rakyat, khasnya B40. Jadi kalau kita nak kira, sebenarnya Allahyarham ini sebenarnya memang sangat fokus tumpuannya dalam kerjaya politik. Ada juga, kita akan berikan sedikit bingkisan kejap lagi mengenai satu video di mana anak Allahyarham ini sendiri memberitahu bahawa Allahyarham ini mempunyai cita-cita untuk pergi semasa bertugas. Jadi ini jelas menunjukkan Allahyarham ini bukan seorang yang biasa-biasa, seorang yang berjiwa rakyat. Jadi ini merupakan satu kehilangan yang cukup besar, cukup terasa bagi kita semua rakyat Malaysia. Baik, jenazah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, iaitu Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, telah pun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Sulung, Kampung Serkat, Tanjung Piai pada tengah hari tadi. Dan jenazah Allahyarham Salahuddin disemadikan pada pukul 12.05 tengah hari. Dan hadir memberi penghormatan terakhir ialah Ibu Arwah Datuk Seri Salahuddin sendiri, iaitu
Puan Aminah Abdullah yang berusia 83 tahun dan balunya iaitu Datin Sri Fatimah Taha 60 tahun serta ahli keluarga terdekat, dan turut hadir memberi penghormatan terakhir antaranya ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Menteri Komunikasi Digital YB Ahmad Fahmi Muhammad Fazil, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, dan Timbalan Menteri KPDN sendiri iaitu Senator Fuziah Saleh. Dan sudah pastilah ia merupakan satu kehilangan khususnya kepada warga KPDN, dan ketika ini bagaimana gerak kerja selepas ini itu akan dipikirkan kemudian. Dan pada tengah hari tadi juga Perdana Menteri Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengimamkan solat jenazah di Masjid Jami' Datuk Haji Noh Gadot, dan turut bersama mengimamkan adalah anak sulung Allahyarham iaitu Iskandar Zulkarnain Salahuddin yang berusia 37 tahun, dan ini merupakan sebenarnya menurut beliau hasrat bapanya untuk meninggal dunia ketika masih berkhidmat untuk rakyat tercapai. Ya Allah, dia Allahyarham benar-benar tercapai apa yang dihasratkannya. Betul. Tu ya. Dan kalau kita tengok bingkisan-bingkisan yang kita dapati di bernama TV Pasti India, kesemua memang kalau kita nak tengok kepada pengebumian daripada solat jenazah dan sebagainya memang cukup ramai anak. Jadi kita jelaslah nampak Allahyarham ni memang seorang yang bukan biasa-biasa. Ya, saya secara peribadi pada tahun 2018 pernah menemu ramah beliau Allahyarham untuk satu projek khusus atau projek khas, dan dapat saya gambarkan bahawa beliau seorang yang sangat budiman, seorang yang sangat merendah diri, seorang yang berjiwa besar untuk orang kata menyatukan ramai kelompok-kelompok rakyat dalam kerajaan ketika itu. Baik, kita ikuti sedikit bingkisan video yang telah disediakan oleh kami, iaitu interview ataupun temu ramah bersama dengan anak sulung Allahyarham. Bagi yang mengenali ayah saya Salahuddin Ayub, saya mewakili keluarganya. Saya Iskandar Zulkarnain sebagai anak sulung dia ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas penghargaan dan penghormatan terakhir yang diberikan oleh seluruh warga KPDN, seluruh warga-warga Kampung Sekat dan seluruh warga-warga yang mengenali beliau. Jadi kita sebenarnya sebagai anak-anak dah lama meletakkan dia milik rakyat. Memang dah lama dia untuk rakyat. Kita memang anak-anak memang dah daripada kecil dididik, memang dia tak ada dengan kita. Dia memang bersama rakyat kepada kita. Jadi sebenarnya ni impian dia. Memang dia pesan biarlah dia mati dalam kerja untuk rakyat. Memang dia pesan macam itu. Jadi kami pun reda pasal dia dah capai impian dia. Jadi kami minta doakan yang terbaiklah. Biarlah dia pergi dengan nama dia yang baik, dengan jasa dia yang baik. Yang buruk-buruk tu kami minta maaf dari pihak dia lah. Apa-apa yang disilapkan ke, apa terkasar kata, kami minta maaf lah. Saya rasa je lah. Ada nasihat Datuk Seri yang paling abang ingat sampai sekarang? Khasiat dia yang kita ingat tu banyaklah. Khasiat dia yang saya paling ingat sekali, dia kata walaupun ayah ke atas, walaupun mana ke atas, anak-anak jangan campur kerja. Itu pesan itu. Baik, itu dia antara bingkisan video yang sempat penerbitan kami sediakan, dan bagaimana luahan hati seorang anak sulung yang menyampaikan hasrat terakhir ayahnya untuk mengimamkan Allahyarham ketika solat jenazah, dan turut sama menjadi mata-mata dan orang kuat ketika ini dalam rumah ataupun yang menjadi ketua keluarga. Baik, kita nak berkongsi lebih lanjut berkenaan pandangan, perspektif mereka yang telah lebih rapat bersama dengan Allahyarham selama ini, iaitu bersama dengan dua orang tetamu di talian Zoom, iaitu Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid yang merupakan penganalisis
Analisis Ekonomi Universiti Kuala Lumpur UNIKL Business School, dan tetamu di talian telefon yang telah pun bersiap sedia iaitu saudara Abdul Azhari Abdul Wahid yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM di talian. Baik, kita nak mulakan dulu dengan Profesor Madya Dr. Aimi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Prof, kita sering melihat dan ini merupakan satu tamparan dan juga kejutan kepada seluruh negara, khususnya kepada warga kerja KPDN dengan kehilangan seorang tokoh yang begitu berjiwa rahmah, dan inilah yang ditekankan oleh konsepnya. Secara peribadi, apakah pandangan Prof sendiri terhadap kepribadian dan kepimpinan Allahyarham ini, dan bukan sahaja sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, malah sebagai seorang tokoh politik di Malaysia, Prof? Baik, saya melihatnya dari jauh lah, sebab saya tak pandangnya terlalu dekat, tapi apa yang saya dapat lihat bahawa Allahyarham ini merupakan satu tokoh politik yang dihormati, disegani oleh kawan maupun lawan. Style politik beliau tak banyak kontroversi, tidak ada isu-isu yang digembar-gemburkan dalam sosial media dan sebagainya. Kelihatannya beliau ni seorang yang committed, selalu turun padang kerana kementeriannya adalah pelaksana dan suka menemui rakyat, golongan D40, M40, untuk memahami apakah masalah-masalah, terutamanya kementeriannya yang lebih kepada kos sara hidup. Jadi itu kita ingat, dan tapi selalunya seluruh rakyat Malaysia maupun dunia pasti akan mengasosiasikan bila cerita tentang Allahyarham tentang legasi inisiatif Payung Rahmah dia. Yang pasti akan diingati ataupun synonymous dengan beliau. Itu yang kita selalu ingat. Bagaimana pula dengan saudara Azhari? Bagaimana secara peribadi melihat uniknya perwatakan dan kepribadian Allahyarham ini? Jadi saya rasa ada dua perkara yang saya paling ingatlah. Allahyarham ini memang mudah tersenyum dan sangat tenang. Sebagai seorang menteri, sebagai seorang tokoh politik, beliau memang sangat mudah tersenyum dan juga sangat tenang. Dan saya ingat salah satu daripada kata-kata daripada YB Simpozium misalnya yang bertanya kepada beliau, kenapa beliau nampak tenang, nampak tersenyum. Allahyarham memang sering menyatakan bahawa dia memaafkan orang sebelum dia tidur, dan itu saya rasa perkara yang sangat indah kalau kita dapat menyusuri untuk menjadi seorang insan yang baik seperti mana Allahyarham sendiri. Dan mudah-mudahan benda itu menjadi inspirasi juga lah kepada kita sebagai mungkin setiap pemimpin, sebagai rakyat biasa untuk menjadi seorang insan lebih baik atas mana-mana. Baik. Seperti yang kita sedia maklum, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub ini akan terus dikenang sebagai pejuang rakyat, terutamanya dalam isu kenaikan kos sara hidup, dengan memperkenalkan seperti apa yang Prof katakan tadi, Payung Rahmah. Apakah yang dapat Prof kongsikan berkenaan dengan pemergian Allahyarham ini? Allahyarham ni dia sebenarnya telah menjadi satu pencipta kepada satu segmen atau penilai baru dalam ekonomi domestik negara. Melalui inisiatif Rahmah ni, dia telah mencipta satu jenama ataupun satu brand. Banyak perbincangan tentang bagaimanakah rakyat menghadapi kos sara hidup dan sebagainya, bagaimanakah inflasi yang berterusan, tekanan kepada golongan B40 dan B40, tapi dia datang dengan inisiatif mencipta brand yang menjadi kayu ukur pada bagaimana rakyat boleh menilai keprihatinan kerajaan dalam isu inflasi ini. Jadi, dan pula ini bersesuaian dengan kementerian yang dia terajui kerana ia menjadi pelaksana, dan juga bukan hanya menjadi pelaksana dan juga mengutip maklum balas masyarakat dalam memperbaiki keseluruhan sistem kerajaan. Jadi bukan saja bermula dengan rahmah makanan RM5 dan sebagainya, tetapi selepas mendapat pelbagai maklum balas, ia juga dikembangkan kepada brand-brand lain seperti pakaian, zero healthcare, takaful, pelbagai perkhidmatan banyaklah dan boleh kita sesuaikan. Kita ada satu sekarang kata ini
sendiri, tapi tidak, dia kalau sebenarnya kalau bercakap saja dia tak sampai, tapi dia menjadi satu kayu ukur ataupun satu penanda aras kepada semua kepentingan kerajaan dalam kepada golongan B40 dan M40 maupun keseluruhan rakyat Malaysia. Bagaimana pula dengan Encik Azhari pula yang mungkin Encik Azri boleh kongsikan berkenaan dengan pemergian Allahyarham ini? Saya rasa pemergian Allahyarham memang sangat mengejutkan, dan beliau memang dikenali sebagai pejuang rakyat, terutama kepada kos sara hidup yang bekerja PKP, kos yang paling besar sebenarnya yang kita oleh Prof tadi adalah inisiatif Allahyarham. Dan saya rasa inisiatif ini sangat mulia sebenarnya untuk membantu golongan pasar untuk mendapat kemudahan peluang dalam mendapat contohnya barangan atau makanan dan sebagainya dengan harga yang lebih mampu milik, dan itu satu perkara yang sangat baik, dan mungkin pada masa akan datang selepas diganti oleh menteri yang baru pula nanti, mungkin inisiatif ini diperbesarkan lagi demi antara mendekatkan diri antara kerajaan pusat dan juga dengan rakyat untuk memastikan bahawa kos sara hidup yang sangat membebankan rakyat ini dapat, kalau tidak diselesaikan pun dapat dikurangkan sedikit banyak dengan inisiatif yang baik seperti ini. Ya. Dan tidak keterlaluan jika kita nak katakan bahawa Allahyarham ini merupakan seorang menteri yang sangat aktif serta berusaha keras untuk memastikan tiada kenaikan harga berlaku dalam negara kita, khususnya apabila pelbagai dakwaan dan desas-desus berlaku ketika ini di mana-mana sahaja sosial media dan sebagainya berkenaan dengan kenaikan harga barang yang didakwa. Dan ini juga diakui oleh Perdana Menteri, di mana Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa Allahyarham antara menteri yang gigih untuk menjalankan tugas. Bagaimana pula dari sudut pandangan ataupun perspektif Prof sendiri melihat pelbagai inisiatif termasuk Payung Rahmah ini diperkenalkan sepanjang 6 bulan Allahyarham memegang portfolio di dalam KPDN. Bagaimana inisiatif ini dilaksanakan sebenarnya telah betul-betul memperjuangkan rakyat, khususnya kepentingan rakyat, terutamanya untuk berdepan dengan kenaikan kos sara hidup ini, Prof? Baik, bagi saya tidak ada, saya rasa mungkinlah antara yang pertama di dunia sebenarnya, di mana ada kita mengadakan program 40 dan juga boleh ditumpang oleh golongan yang di dunia ini. Secara langsung dia bukan saja mungkin kita tak boleh mengawal kenaikan harga barang, kenaikan kos inflasi, mungkin sebab barang itu mungkin diimport dan sebagainya, tapi secara tak langsung dia juga memberikan solusi. Kita bukan hanya menceritakan tentang masalah kenaikan harga barang, kerajaan tak boleh kawal, ada banyak kerajaan yang boleh kawal, yang tak boleh kawal. Kalau barang tu import dari luar negara, misalnya kita ambil harga ayam naik. Kenapa makanan ayam, pellet yang dimakan oleh ayam itu dibuat daripada jagung, 60% daripada pellet ini diimport. Jagung diimport daripada luar negara. Jadi harga jagung tu naik daripada RM900 satu tan kepada RM2,000. Ini menyebabkan harga ayam tu naik. Jadi bagaimanakah kerajaan mengawal? Jadi dia mencipta terutamanya pada golongan B40 ini konsep Payung Rahmah, di mana sekurang-kurangnya ada produk di mana rakyat boleh datang, rakyat boleh beli, dan juga bukan hanya itu saja, tetapi juga inisiatif seperti makanan. Ada yang saya baca, ada keluarga yang datang setiap hari ke tempat itu makan menu ramah. Jadi sampailah kan inisiatif itu. Ada kata syok sendiri dan sebagainya, tapi sebenarnya memang wujud benda tu ada, memang ada. Jadi untuk Encik Azri pula, pandangan Encik Azri, inisiatif di bawah Payung Rahmah yang telah diperkenalkan oleh Allahyarham ini memberi manfaat seperti apa yang Prof katakan tadi, terutamanya kepada usahawan mikro dan juga dalam meneruskan kelangsungan perniagaan mereka. Pendapat ataupun pandangan Tuan mengenai inisiatif tersebut, adakah ianya seperti Prof, mungkin Prof merasakan ianya ada yang rasa macam syok sendiri, tetapi ada juga yang memang betul-betul berjaya membuat orang kata membuahkan hasil yang positif untuk perniagaan mereka, terutamanya kepada usahawan-usahawan mikro ini. Pandangan Encik Azri pula bagaimana?
Okey, kalau kita lihat of course pandangan yang berbeza kan daripada sudut pandang yang berbeza, tapi di sudut pandang usahawan mikro, terutamanya ketika mikro ni, sebenarnya inisiatif ni memberi ruang yang baru kepada usahawan mikro untuk menjenamakan semula perniagaan mereka supaya lebih jadi mesra pengguna. Sebab kita faham yang sekarang dengan pendapatan berkurangan, harga barang naik dan sebagainya, memberi peluang kepada pembeli untuk membeli sesuatu makanan contohnya ataupun barang-barang yang lebih mesra pengguna dan pemilik. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita faham dari segi kesan jangka panjang dia memberi sumber pendapatan baru juga kepada usahawan mikro untuk melabelkan ada beberapa produk ataupun makanan contohnya yang boleh dibeli dengan lebih ramai pengguna. Sebab golongan properti antara yang paling besar pun di Malaysia ni. Dan saya tak langsung juga, kalau kita tengok daripada ekonomi of scale dia meluaskan lagi pasaran terutama kepada usaha mikro ni untuk berkembang lagi perniagaan mereka dengan melihat jenama Rahmah itu sendiri sebagai satu inisiatif yang baik untuk diperkenalkan kepada bakal pembeli. Dan yang paling penting sebenarnya bagi saya adalah kalau kita faham konsep asas perniagaan adalah keberkatan. Kita berjaya membantu orang untuk menerima nikmat yang lebih baik dengan pemilik. Saya rasa keberkatan itu jauh lebih hebat daripada daripada kita punya keuntungan ataupun besar di pasaran kita. Dan itu saya rasa benda yang mungkin kadang-kadang kita lepas pandang dan kita lihat kembali supaya kita boleh terlibat dalam inisiatif Rahmah seperti ini. Ya benar. Saya kira Ifah memang saya melihat program ataupun usaha yang telah dilakukan oleh Allahyarham ini memberikan impak yang begitu positif. Kerana ia bukan sahaja melibatkan dari industri F&B makanan, tetapi malah ia melibatkan keseluruhan sektor. Dan terkini baru-baru sahaja Allahyarham merasmikan bersama dengan AirAsia. Betul. Dan sebagaimana yang kita semua ketahui, beberapa hari lalu juga Allahyarham sempatlah berkata kepada media bahawa beliau yakin dengan inisiatif Payung Rahmah ini dapat membantu rakyat untuk tidak akan mati seperti pandangan setengah pihak. Dan sebaliknya, inisiatif tersebut akan terus berkembang dengan penyertaan lebih banyak pemain industri daripada pelbagai sektor. Dan ini telah dibuktikan sendiri oleh Allahyarham beberapa hari sebelum ini. Dan dapat dilihat juga ironinya apabila Menteri Besar Kedah hari ini mengeluarkan satu lagi kenyataan berkenaan mengucapkan terima kasih kepada Allahyarham kepada atas usaha beliau untuk menangani isu kenaikan harga barang di bawah kementerian beliau. Dan bagaimana Prof melihat ini? Perlukah penyertaan lebih ramai lagi industri daripada pelbagai sektor, Prof, selepas ini? Komen daripada Prof sendiri. Baik, Ana. Saya melihat Rahmah ini sebenarnya kita memang ada kerajaan, memang ada plan ekonomi ramah, ya. Dan seharusnya ia juga mencipta satu ekosistem yang tersendiri, ya, di mana ekosistem itu kalau kita katakan untuk segmen, siapa target customer dia? Target customer adalah golongan B40 ataupun golongan rentan dan sebagainya. Apakah yang kita perlukan bagi daripada barangan makanan, pakaian, rumahan, pengangkutan dan sebagainya. Dia akan mencipta satu ekosistem yang baru dalam ekonomi domestik kita. Jadi ini kita perlu lihat dengan secara makro. Benda-benda ni nampak kecil, ya, tetapi sebenarnya mampu menjana ekonomi domestik. Kerana kita tahu golongan yang golongan seperti B40 mereka tidak mempunyai wang simpanan yang banyak. Apa bantuan yang diberikan, mereka akan terus membelanjakan untuk membeli barang keperluan. Secara tak langsungnya India turut menjana ekonomi domestik. Dan sebaik-baiknya apabila ia disertai bukan hanya memberi tetapi juga membangunkan terutamanya perniagaan mikro kecil sederhana di dalam ekosistem itu sendiri bagi yang juga disokong oleh mungkin GLC yang lain. Jadi apa yang kita lihat ni adalah membentuk satu ekosistem ataupun kita panggil blue ocean, di mana kita saling bantu-membantu dalam satu konsep. Yang inilah yang kita mahu lihat secara memang kita nak membantu golongan 40 dengan inisiatif sebagainya, tapi secara tak langsung ia mencipta satu segmen ekonomi yang baru dalam hal ini. Okey, kita percaya sebenarnya bahawa inisiatif ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pemain industri, malah rakyat pastinya kerana dapat seperti yang kita tahu dapat menikmati menu Rahmah dan sebagainya. Bagaimana Encik Azri sendiri melihat kerjasama ataupun penglibatan secara ringkas yang diberikan oleh pemain industri terhadap inisiatif yang diperkenalkan ini iaitu Payung Rahmah? Secara ringkas, Encik Azri.
Okey, saya rasa memang satu inisiatif yang sangat baik kerana dah mula melibatkan jenama-jenama besar ya, seperti Ranger yang kita mention tadi yang mula terlibat dalam program Payung Rahmah atau Menu Rahmah. Saya rasa itu sangat baik di mana kita boleh bawa jenama-jenama besar ni untuk turun ke sedikit bawah untuk bertemu dengan bakal pembeli yang mikro ni, yang kecil ini, yang B40 ni, untuk merasai mungkin satu yang mungkin mereka belum dapat lagi untuk rasai kalau tidak dengan Menu Rahmah. Dan itu sebenarnya memberi satu pendekatan yang sangat baik kepada SME sendiri dan juga jenama-jenama besar dalam membantu golongan-golongan B40. Dan peluang ini sepatutnya perlu diambil oleh usaha mikro juga dalam bekerjasama dengan jenama-jenama yang lebih besar, contohnya untuk dapat mengeluarkan produk yang lebih baik yang sesuai dengan tema Menu Rahmah. Dan of course pihak kerajaan juga nanti perlu menambah baik lagi mungkin dari segi insentif kepada jenama-jenama besar ataupun SME ini untuk mereka lebih bergiat, lebih aktif dalam mempromosi Payung Rahmah dan juga inisiatif di bawah Payung Rahmah tersebut sebenarnya. Baik, sesuai dengan tajuk kita pada hari ini iaitu inisiatif Payung Rahmah, memoir yang ditinggalkan oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Mungkin kata-kata akhir daripada saudara Azhari dan juga Prof sendiri. Okey, saya mulakan dulu ya. Saya rasa sangat baik. Inisiatif yang dijalankan oleh Allahyarham yang sangat baik dan saya yakin patutnya beri diteruskan lagi. Mungkin perlu tambah baik dari segi aspek promosi dan segi aspek menurunkan lagi maklumat kepada rakyat, dan itu dapat membantu bukan sahaja SME malah rakyat itu sendiri terutama di golongan B40 untuk diteruskan lagi Payung Rahmah. Saya juga mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham. Semoga rohnya dapat diberi rahmat dan diletakkan di golongan mukmin yang soleh insya-Allah. Baik, Prof lah bagaimana Prof? Mungkin ada kata-kata akhir? Bagi saya dalam usaha kerajaan membantu golongan B40 ya, terutamanya kalau rentannya ia tidak harus dipolitikkan. Ia harus melihat dari segi aspek ekonomi keperluan untuk kita membantu ya, golongan B40 terutamanya rakyat Malaysia. Kerana dari sinilah mungkin nanti kita akan bukan sahaja dari segi aspek ekonomi tapi dari segi aspek sosial, bangunkan mungkin ada yang anak-anak yang cemerlang nanti akan lahir dari golongan 40 yang memimpin negara nanti. Ini yang kita perlu lihat dari segi aspek ini. Dan lagi satu lagi dari segi inisiatif Rahmah ni, walaupun Allahyarham dah tak ada, ia harus diteruskan sampai bila-bila. Ia harus mencipta ekosistem yang bagus. Kita tak mahu sebarang inisiatif bila kita buat inisiatif dia mati di tengah jalan. Dia tak ada champion, dia tak ada hero, dia habis, cerita tu dah habis. Dia tak nak macam tu. Dia seharusnya berkeputusan. Itu saja. Terima kasih Ana dan Ifah. Baik. Terima kasih banyak kepada kedua tetamu kita secara dalam talian, Profesor Madya Dr. Aimi Zuhazmi Abdul Rashid iaitu penganalisis ekonomi Universiti Kuala Lumpur Business School, dan juga tetamu di talian telefon iaitu saudara Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM, kerana sudi memberikan dampak positif ataupun representasi mewakili apa sahaja yang dilakukan oleh Allahyarham sebelum ini, meninggalkan dalam bentuk Payung Rahmah kepada negara kita. Baik, sebelum itu beberapa individu ataupun yang tersohor dan negara kita turut memberikan ucapan takziah, antaranya Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dalam ucapan menzahirkan takziah kepada seluruh keluarga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang telah pun ke rahmatullah semalam. Baik, sedikit pemakluman berkenaan dengan SPR sedang menunggu pemakluman kekosongan kerusi Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram, dan perkara ini akan dimaklumkan nanti dalam mesyuarat khas untuk menentukan rit penting pilihan raya yang akan ditentukan Suruhanjaya itu sebaik sahaja menerima notis kekosongan daripada kedua-dua speaker. Baik, kami nak hentikan anda dengan berlangsung kawal selama setengah jam berkenaan dengan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Ya, Ifah? Saya nak akhiri sebenarnya kita punya sesi pada hari ini dengan satu petikan yang pernah dikatakan oleh Allahyarham itu sendiri. Menu Rahmah ini mungkin tidak boleh berkekalan, tetapi jadikan ia sebagai nilai hidup peniaga bahawa dalam setiap rezeki kita ada bahagian untuk membantu orang yang susah. Baik. Jadi ini kelangan cukup besar. Kita ucapkan salam takziah buat keluarga Allahyarham. Ya. Baik. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda.